Lepas jawab semua soalan dalam kubur, apa yang akan terjadi? Mu masuk dalam kubur, mu wasak aku. Aku budak masuk lagi. Faham lagi. Tapi biarlah dia nak tanya. Okey? Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, di dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan Sunan Kubra Imam Al-Baihaqi, roh orang beriman ni bila mati diambil oleh malaikat, dinaikkan 7 lapis langit, kemudian ditunjukkan syurga dan neraka, kemudian diturunkan balik, pendek cerita diletakkan sejauh mata memandang dengan liang lahatnya. Apabila dia bawa datang jasad ke lubang kubur, maka malaikat kembalikan roh kepada jasad, okey, untuk menjawab soalan-soalan mungkar wa nakir. Hadis dhaif, tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal, tidak kuat hadis ni. Dipitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam. Okey, tapi kita boleh, itu targhib wa tarhib, gemar dan menakutkan pada akhirat. Okey, lepas pada itu dalam Sahih Bukhari, yang menjawab soalan dengan baik diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dan yang tak dapat menjawab itu orang kafir dan munafik laknatullah, disempitkan kubur hingga bersisih tulang rusuk. Faham? Dan begitu dalam keadaan raudhatun min riyadil jannah, duduk dalam kebun syurga, tapi alam barzakh, bukan syurga raudhatul jannah, syurga akhirat. Orang kafir dibakar di dalam lubang-lubang neraka, hufratum min hufarin nar, satu lubang dari lubang neraka. Maksudnya dalam neraka, dalam kubur orang kafir ada api seperti dalam neraka. Faham? Dah batu benda beza kita ni yang duduk dalam keadaan apa benda ni dalam kebun syurga, dalam alam barzakh dengan para nabi dan orang mati syahid. Mereka menjalani nikmat kehidupan barzakh yang sangat istimewa, mana bebas ke sana ke sini, dah bergerak roh para nabi di alam barzakh seperti orang yang tidak mati. Kemudian datang lagi hadis, roh orang beriman diletakkan di dalam syurga. Okey, letakkan dalam kubah yang berwarna hijau, satu hadis. Hadis yang kedua dalam tembolok burung yang berwarna hijau, bukan biru.